Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Cik Rosli? Doa saya agar Cik Rosli sihat. Saya Yaumon. Saudara Zamari LC, terima kasih hadir sahabat malam menemani saya. Saudara Ai Amira Ibrahim, Saudara Muhammad Rashidi. Itu juga Saudara Izzuddin Mustafa Ilyas. Macam mana di Pulau Pinang, Izzuddin? Saudara ZMK Makmur, Saudara Maksu Bukit Mentajam, Saudara Sina Syahad Ibrahim. Apa khabar Saudara Syahad? Saudara Said Wahab. Salam daripada Tanjung Piai hadir. Terima kasih Saudara Said Wahab. Moga adinda sihat walafiat. Ahmad Mat, Saudara Hani Abdullah. Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Saudara Faizal Awang, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Baru. Saudara Kamarul Azhari, Saudara Rusmini dari Pontian Johor. Saudara Rizan Yusof, Saudara Muhammad Rashidi, Saudara MZ, begitu juga Mima S Kitchen. Saudara Hamzah Abdullah, Saudara Abu Nem, Saudara Joka, Saudara Muhammad Kapli. Saudara Fazil Yub, DZ Ketari. Apa khabar saudara? Abdul Rashid Abu Ghani dari Terengganu. Tak jumpa pun waktu saya pergi Terengganu, Saudara Abdul Rashid. Saudara Syukur Jamil, Saudara Mizi, Muhammad Rashidi. Itu juga Saudara Farid, Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Ibjah, Saudara Abdul Aziz daripada Miri, Sarawak. Saudara Jebat Pembela daripada Kulim hadir. Terima kasih. Saudara Salih Lembang. Begitu juga Abu Nem. Salam perjuangan, rapatkan sab, kata Saudara Abu Nem. Apa khabar Pak Chu? Orang lengkap, sihat ke? Richard Bakri, saya sekitar kawasan ini hujan lagi sekarang ni, saudara. Begitu juga Dr. Ahmad Umaizi. Apa khabar doktor? Semoga doktor sihat. Qazani, Rizana Cik Ani, Rusini Korungot dari Sarawak. Itu juga Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Dian Shah dari Kaum Baru Kuala Lumpur. Madam K, terima kasih dari Tangkak. Selamat malam. Tuan Haji Osman. Begitu juga Saudara Malik Izzat, Malik El Shahbaz katanya. Saudara Puan Zainab, Saudara Alias Sidik, Saudara Syam Bakar, saudara. Waalaikumsalam. Tidak lupa Saudara Yusuf Asim, Pafar Hafiz dari Melaka, Saudara Ramzul, Waalaikumsalam. Saudara Kamisan Dahlan, Salam Madani, Cik Pa Makno, selamat malam, Cik CTP, apa khabar saudara? Izzuddin, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hebat bahasa saudara Izzuddin. Saudara Wan Paridun Tukiman, Puan Hamidah Kamat dari Kelang, Selangor. Kazani, begitu juga dengan Lim Kim Lun, terima kasih dari Taiping, saudara Lim. Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Orang lama tak nampak. Kadang-kadang muncul, kadang tak ada, saudara. Saudara Maimun Karson, Saudara Robidin, Saudara Syahbu, Saudara Syahibul Al-A dari Bota Perak. Saudara Ramzul. Begitu juga Abu Samah. Tak lupa Herlina Sama, Saudara Azman. Dengar kabarnya hari awal nak jumpa PM. Tak apalah. Mudah-mudahan Saudara Azman. Bagi saya, musim pemilihan dah berakhir. Sepatutnya kita usaikanlah segala permasalahan. Musim kempen biasalah, saudara. Orang tu balon orang ni balon orang tu. Biasa, saudara. Saudara Wan M. Bakri, Saudara Syafiq Ismail. Baik, saudara. Yang mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Sebab malam ni banyak juga pencerahan yang perlu saya laksanakan. Saudara bin Haji Arsyad Sabiran. Selamat malam, Jebat Pembela dari... dia kata ulas sikit tentang MB Selangor. Sekejap lagi, saudara. Hariza Ina, Saudara Muhammad Ali, Saudara Ramzul. Baik, saudara. Hari ini hari Rabu, tanggal 16 Ogos 2023, hari yang ke-1246. Virus tersebut masih melanda negara kita sebab laporan saya terima tadi, saudara, bahawa sepanjang daripada 6 Ogos hingga 12 Ogos, selama seminggu, jangkitan terdapat lebih kurang 582 jangkitan. Masih ada lagi, saudara. Tapi Alhamdulillah, tiada kematian. Jadi angka keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus tersebut adalah 5,121,858 orang. Tapi bagaimanapun yang sembuh adalah 5,072,092 orang. Kita mengharapkan agar Dr. Zaliha dapatlah berusaha, kalau bolehlah nak diselesaikan masalah virus ini, saudara. Saya seriau, saudara, sebab bila sekarang ni dah datang musim hujan. Dan saya melihat, saudara, banyak juga negeri yang tiba-tiba saja ada peningkatan. Iaitu seperti mana di Sabah, tiba-tiba daripada 22 jangkitan naik 39. Kemudian di Kelantan, tiba-tiba daripada 21 jangkitan naik kepada 30.
Di Negeri Sembilan pun ada peningkatan, walaupun satu, dari 25 pada 26, daripada Pahang, daripada 13 jangkitan pada 14 jangkitan, dan di Melaka. Saya bila tengok Melaka, bila saya lihat Melaka ni ada peningkatan, saya seriau. Sebab waktu saya memberi laporan tentang virus ini, saudara, Melaka adalah antara negeri yang tinggi dia punya jangkitan. Dan sekarang dia dah boleh meningkat. Daripada 55 tiba dia naik 62. Saudara, lain-lain negeri macam Selangor, Alhamdulillah. Susut 181, wilayah Persekutuan pun susut. Di Johor agak mengembirakan. Daripada 2-3 angka, sekarang ni tinggal 1 angka saja. Iaitu 7 jangkitan. Sarawak juga tinggal 12, Kedah 12, Pulau Pinang 24, Perak 12 jangkitan. Terengganu tinggal 8 saja jangkitan, saudara. Dan Putrajaya 6 jangkitan. Dua negeri memang menggembirakan saya apabila saya melihat wilayah Persekutuan Labuan tiada jangkitan sepanjang 1 minggu yang lalu. Begitu juga Perlis juga tiada jangkitan. Jadi saudara, pastikan kita jaga penyerakan sosial, jaga keselamatan diri kita dan keluarga kita. Saya risau saudara, saya tengok walaupun jangkitan susut kepada 582, tapi bila musim-musim hujan begini. Saudara, itulah yang dapat saya laporkan. Saya mengharapkan kita jagalah keluarga kita. Terus saudara, dengan perniagaan. Kena berniaga saudara. Jangan lupa. Kalau boleh berniagalah saudara. Dan jika anda punya produk, kita masuklah dalam segmen e-commerce. Kalau anda ada produk untuk saya wawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar memasarkan serangga bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab saudara. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah tentulah dengan dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Dibuka untuk pesanan, saudara. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau nak buah-buahan dihantar tu rumah anda, buah-buahan segar, seperti kiwi, ceri, anggur, apple dan sebagainya, harga lebih murah dari pasar, boleh hubungi Syauki di talian 012-357-5703. Ini hanya untuk Lembah Kelang, saudara. Luar Lembah Kelang tak adalah, sebab buah ni akan dihantar terus ke rumah anda. Akhirnya, saudara, tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Sedap, saudara, rangup, pedas, manis. Dan sesuai lah untuk sambil-sambil kita melabun. Harganya pun harga rahmah, harga murah, saudara. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Terus ketika, saudara, e-commerce kita hari ini. Dan kita terus masuk dalam segmen Naluri Kehidupan. Saudara kena ingat, saudara, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz. Apa yang saya lontarkan, apa yang saya bicarakan adalah culipan daripada teman-teman yang menghantar kepada saya. Setelah saya hayati, saya rasa sesuai untuk perbincangan ataupun untuk saya lontarkan bagi pandangan kita bersama, saudara. Sebenarnya, saudara, memanglah tidak dinafikan bahawa mengucapkan perkataan yang baik, memuliakan tetamu, dan menghormati jiran tetangga adalah tindakan yang memberi kesan yang positif, saudara. Baik bagi pelakunya maupun orang lain. Jadi ketiga-tiga perilaku tersebut mulia, saudara. Selalunya ia ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana baginda menganjurkan supaya manusia mempunyai kepribadian dan akhlak yang mulia. Dan perkataan demi perkataan yang keluar dari mulutnya juga selalunya mesti terjaga serta kemurahan hati terhadap orang lain. Itulah menjadi tradisi umat manusia. Ini saranan baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab As-Sahih, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang menerangkan pentingnya 3 perilaku mulia daripada Abu Hurairah. Ini daripada Abu Hurairah, katanya, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak dapat pun lebih baik diam. Kalau tak dapat nak mengungkapkan kata-kata yang baik, diam itu lebih baik. Kan saudara, diam itu separuh daripada iman. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jiran tetangganya. Dan juga sesiapa beriman pada Allah di hari akhirat, hendaklah juga dia memuliakan tetamunya. Orang datang rumah kita, macam saudara, masuk dalam wall saya ini, saya sentiasa memuliakan anda. Justru itu, saudara, antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah selalu menghiasi mulut bibirnya dengan kata-kata yang baik dan menahan diri dari mengeluarkan kata-kata yang buruk. Saudara, menjaga tutur kata adalah kebajikan yang besar manfaatnya kepada diri, orang yang menuturkannya
dan orang yang mendengarnya. Kerana itulah, baginda Nabi Muhammad SAW sangat-sangat menganjurkan hal tersebut kepada kita semua. Baginda menegaskan bahawa antara tanda kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang adalah dia selalu menghiasi mulutnya dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Ya, waktu yang sama saudara, seorang itu harus menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh menimbulkan rasa sakit hati di kalangan orang ataupun kerosakan orang lain. Saudara, kata-kata ini yang menyakiti hati orang menyebabkan kemurkaan ilahi. Kalau tak tahu cakap apa saudara, diam lebih baik. Itu saudara. Terima kasih kepada teman yang mengantar julipan kepada saya untuk perkongsian kita bersama. Ingat saudara, maknaian Rasulullah SAW. Saudara. Baik. Mutiara kata kita saudara, kadang-kadang saya laju terlajak juga. Saya minta maaf lah saudara ya. Dalam segmen mutiara kata kali ini julipan daripada Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, tanpa menanti dan menunggu, hari-hari yang dilalui harus menyediakan kita berusaha untuk berada dalam situasi lebih baik dari hari kemarin. Itulah caranya, jangan kita menunggu. Jadi kalau boleh, biarlah hari-hari yang kita lalui masa mendatang itu lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Tan Sri kerana mengantar kiriman pada saya saban hari saudara, dan jadi adalah modal untuk mutiara kata kita. Baik saudara, kita santuni dulu pula pantun Pak Nazil, jauh dari Perlis. Pak Nazil berkirim salam untuk semua saudara. Kata Pak Nazil, Kak Odah hatinya resah, memetik melur asyik terkenang. Perkara mudah disusah-susah, apabila dihulur segalanya senang. Itu keadaan sekarang. Perkara itu mudah, kadang-kadang disusahkan. Tapi bila dah diulur tu semua segalanya senang. Macam kata anak perwira mak rela gila. Ada duit semua jadi, saudara. Tambah Pak Nazil, terkakah-kakah berteka-teki. Jawapannya salah, baru terasa. Perempuan bertingkah seperti lelaki. Dibenci Allah yang Maha Esa. Jadi kalau perempuan itu bertingkah atau bersikap macam lelaki itu, mereka dibenci, saudara. Pak Nazil mengingatkan kaum wanita, jangan jadi seperti orang lelaki. Terima kasih Pak Nazil. Teruskanlah berkarya untuk kita berkongsi bersama. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Dan peringatan pada teman-teman semua, jika anda menyunting semula live saya ini dan anda masukkan dalam apa channel sekalipun, saya tak marah. Tak ada masalah pada saya. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik dan bermatlamatkan memberi informasi kalau ada berita terkini. Dan seandainya saudara, bila ada kata-kata saya ataupun ulasan saya, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya paling penting, saudara. Jangan fikirkan apa yang saya cakap ni anda kena ikut saja. Tak boleh. Ataupun anda nak menongkah saja pun tak boleh. Timbang-timbangkanlah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip kita, saudara. Seandainya saudara mau mengantar kiriman dan sebagainya, saya mengalu-alukan. Tetapi permohonan saya mohonlah agar gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, yang ada budi bahasanya. Sebab saudara, kita warga cinta damai. Kita tak suka orang menggunakan bahasa-bahasa yang di luar peradaban kemanusiaan, saudara. Saudara? Baik. Hari ini saya mendapat berita daripada Sarawak, bahawa katanya Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar, beliau dilantik sebagai pemangku kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak bermula hari esok. Ialah berikutan kerana ketiadaan Tun Abu Abdul Taib Mahmud yang kini masih dalam proses pemulihan kesihatan di luar negara. Tun Taib Mahmud sebelum ini berada di Turki untuk bercuti sebelum berhadapan dengan masalah kesihatan dan menjalani prosedur pembedahan. Jadi sehubungan dengan pelantikan itu, Tan Sri Asfia akan mengangkat sumpah jawatan pemangkuan pada jam 4 petang esok di bilik menghadap utama Astana Negeri di Putrajaya. Ya saudara,
Ini sebenarnya bukanlah kali pertama Tan Sri Asfiah melaksanakan tugas tersebut. Dan kali terakhir, beliau melaksanakan tugas sebagai pemangku TYT di Sarawak adalah pada 1 Disember 2019 hingga 11 Januari 2020. Tan Sri Asfiah sebelum ini dilantik sebagai Speaker Dewan Negeri Sarawak sejak 15 Januari lalu. Saudara, sebelum itu beliau pernah dilantik sebagai pemangku Yang di-Pertuan Negeri sebanyak 5 kali. Dan Tan Sri Asfiah merupakan lulusan undang-undang daripada Leeds University, England dan memperolehi Barrister at Law Lilner daripada Temple, London. Beliau pernah bertugas sebagai penasihat undang-undang, Perbadanan Kemajuan dan Perindasan Kayu Sarawak dari tahun 1974 hingga 1976. Syabas kepada Tan Sri, dan kita mengharapkan warga Sarawak mendoakan agar kesihatan Tan Sri Tun Taib Mahmud segeralah pulih seperti biasa, saudara. Itu gambaran yang perlu saya dapat berikan bila saya mendapat beritanya, saudara. Baik, saudara, di negara kita ni saya melihat bahawa kabarnya sebanyak 2,542, saudara, kes demam denggi telah dilaporkan bagi Minggu Epidemiologi dari 30 Julai hingga 5 Ogos lalu. Ini merupakan peningkatan sejumlah 115 kes ataupun 47% berbanding kes mingguan sebelumnya. Demikian menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan. Dan katanya ada 2 kematian, saudara. Jadi teman-teman, pastikan kita jaga kesihatan keluarga kita juga. Dan kalau ada sarang atau tempat yang boleh pembiakan nyamuk Aedes dan sebagainya, perlulah kita musnahkan. Sebab nampak gayanya kes demam denggi sudah perlu menular. Saudara, ini saya haraplah. Kerana dalam pada itu, kata Ketua Pengarah, surveillance virus chikungunya pula merekodkan 2 kes minggu lalu. Ada juga virus chikungunya. Saya nak menyebut pun tak tahu, saudara. Jadi, selain daripada demam Aedes, begitu juga demam-demam yang lain. Sebab saya seriau juga sekarang musim hujan, saudara. Baik, saudara. Kesihatan sudah saya laporkan. Dan sekarang ni kita masuk segmen pemberitahuan tentang harga minyak. Tadi nampak ada harga minyak tadi, saudara. Sebab orang duk bercakap bila harga minyak nak turun. Bagi saya, asalkan dapat bertahan dah cukup lah. Dalam keadaan sekarang ni, sebab harga minyak di pasaran dunia memang meningkat. Kerana menurut Kementerian Kewangan hari ini, saudara, harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 serta diesel tetap kekal bagi tempoh sehingga daripada 17 hingga 23 Ogos. Itu saya kata, saudara, dapat kita bertahan sudahlah. Jangan naik lagi. Risau saya, saudara. Sebab harga runcit untuk RON 97 pada RM3.37 seliter, RON 95 RM2.05 seliter dan diesel pada harga RM2.15 seliter, saudara. Dan apabila keadaan begini, tentulah negara terpaksa mengeluarkan banyak juga wang subsidi. Kerana harga minyak di pasaran dunia sudah meningkat melebihi harga siling. Sebab itu Kementerian Kewangan masih mengekalkan agar harga RON 97, RON 95 dan diesel dikekalkan. Baik, saudara, saya semalam bercakap tentang keterjaminan makanan. Selain kita bercakap tentang harga minyak yang dapat dikekalkan, saya seriau, saudara. Kerana memanglah sekarang ni kita mempunyai stockpile ataupun stok penimpan beras. Saya bercakap tentang beras, saudara. Kerana saat ini negara mempunyai stoknya simpanan sekitar dalam 290,000 tan metrik. Dan jika diambil kira dengan 290,000 tan metrik ini, saudara, ia sebenarnya boleh bertahan untuk 40 hari. Kalaulah dikeluarkan semua sekali 250,000, macam mana, saudara? Kosong. Dan kalau nak ditambah, maka kenalah kita membeli ataupun mengimport beras dari luar negara. Sebab harga beras import putih sekarang ni, saudara, ini laporan saya terima, memang sudah tinggi. Sudah mencapai $572 Amerika. Itu FOB ya, sampai dekat pelabuhan ada pada harga $572 Amerika bagi metrik tan. Ini merupakan harga paling tinggi, saudara, dalam tempoh 3 tahun. Seriau juga saya, saudara. Sebab selama ni kita makan beras dan ada juga kita ambil daripada stok simpanan. Yang kita cuma ada 290,000 metrik tan saja yang cukup untuk 40 hari. Kalau dari luar tak datang lagi, macam mana nak menampung keperluan beras, saudara?
Dan kemarin, bagaimana semalam juga saya katakan bahawa Thailand, negara Thailand sedang menimbangkan. Mereka berfikir apakah mereka akan meneruskan untuk menanam padi untuk musim ini. Kerana disebabkan oleh gangguan cuaca. Ya, saudara, bagaimana? Kita ada 33 juta warga kita dan kita masih lagi bergantung sekitar 30% beras yang kita import. Ini adalah untuk mengimbangkan permintaan beras di negara kita. Setakat hari ini, saudara, negara India telah pun membekukan untuk mengekspor beras, saudara. Vietnam juga sudah pun tarik handbrake. Sebab saya kata semalam, tiada laporan. Bagaimana kalau Thailand masih tidak mengeluarkan untuk musim ini, dan tentulah mereka akan menghentikan ekspor. Ini masalah kita, saudara. Saya harap berdoalah kepada Allah SWT dan kita menyokonglah usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Berhormat Abang Mat kita, Datuk Seri Mat Sabu, sedang mengusahakan supaya tanaman padi ini dapat disegerakan. Katanya itu hari sepanjang musim kempen itu hari dia hendak 5 kali dalam tempoh 2 tahun. Berusahalah saudara, berdoalah agar keterjaminan makanan ini tidak menjangkau kita. Itu laporan berhubung dengan makanan. Secara lain-lain, alhamdulillah, walaupun saya nampaklah harga turun naik, ada harga ikan naik sikit, turun sikit, harga sayur naik sikit. Macam laporan sahabat saya daripada Johor, memberitahu ada juga harga sayur yang naik, harga naik RM1 apa semua. Saya selalu mengatakan, petang tadi pun saya beritahu, harga barangan ini kalaulah dia naik pun, kalau dia turun pun, bukan naik, kalau dia turun pun, bila poket rakyat mengempis, jadi mahal jadinya. Apatah lagi kalau meningkat, lagilah derita rakyat. Dan kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat segera menangani, khususnya Menteri Ekonomi. Carilah jalan supaya poket rakyat dapat ditingkatkan pendapatan mereka, saudara. Saya setuju, memanglah sekarang ini gaji minima sudah ditetapkan, tetapi peluang-peluang pekerjaan juga perlu ditingkatkan. Bagaimanapun dalam saat-saat begini, saudara, petang tadi tiba-tiba Shah Alam pula dilanda banjir di Seksyen 13. Begitu juga kawasan naik air lah kawasan Masjid Seksyen 13, Taman Tun Datuk Ismail di Shah Alam. Saya mendapat kiriman daripada pengguna sekarang ni, kita banyak sekarang ni, segala-galanya berita di ujung jari. Teman-teman yang mempunyai telefon bimbit terus menghantar. Tular, saudara. Antaranya adalah saudara Aldinda AZ. Dia berkongsi 3 keping gambar yang memaparkan situasi banjir. Ada nampaklah kereta yang terperangkap dan ditenggelami air. Ada pula satu video itu dalam durasi 23 saat yang dikongsi oleh saudara Muhammad Syahrul Azhar, menunjukkan ada kenderaan yang turut terkandas susulan jalan ditenggelami air. Bagaimanapun, Ketua Polis Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, kejadian dipercayai berlaku kira-kira antara jam 3.40 petang tadi hingga 4.37 petang. Memang petang tadi hujan. Saya dah melaporkan kawasan rumah saya pun hujan, saudara. Dan antara kawasan terlibat ialah laluan jalan persiaran sukan serta laluan bulatan stadium di Shah Alam, saudara. Baik, saudara. Selain itu turut dilaporkan dari sekitar persimpangan lampu isyarat Kelab Golf Sultan Abdul Aziz. Ini dekat dengan ini stadium lah, saudara. Laluan jalan berhampiran bangunan lama Management and Service Management and Science University MSU serta laluan Pangsapuri Perdana. Saya dipahamkan, saudara, banjir itu adalah kerana sistem pam tidak berfungsi. Itu adalah antara merupakan punca beberapa kawasan sekitar Seksyen 13 mengalami banjir kilat dalam kejadian petang tadi. Menurut Ketua Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Saudara Zulfikar Jaafar berkata, setakat ini tiada pemindahan dilakukan. Susulan air mulalah surut. Kan telah pun diperbaiki oleh pihak Majlis Bandaraya Shah Alam. Dia pam itu yang rosak sebenarnya, saudara. Dia tak dapat nak sedut air nak keluar dari kawasan. Alhamdulillah, nampak gaya katanya sudah pun surut semula. Banjir di Shah Alam, tiba-tiba hari ini saya melihat kenyataan yang bahagia Tan Sri Razarudin Husin selaku Ketua Polis Negara yang melaporkan bahawa lebih banyak aset melibatkan kes 1MDB akan dirampas dalam masa terdekat. Susulan keterangan yang diberikan oleh bekas peguam syarikat berkenaan itu Jasmine Low Aiswan. Di mana menurut Tan Sri Razarudin, aset-aset yang dirampas itu akan dilucutkan haknya
untuk dikembalikan kepada kerajaan melalui proses mahkamah. Jasmine Lu, menurut Tan Sri Razarudin, masih lagi berada dalam tahanan polis dan telah pun memberikan kerjasama yang baik sepanjang penyiasatan. Kerana beliau masih ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Dan siasatan kini dijalankan terutamanya membabitkan pengubahan wang haram. Bagaimanapun katanya Jasmine ini akan diserahkan pula pada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dalam waktu terdekat. Itu laporan yang kita terima, saudara. Dan pagi tadi perbicaraan masih berjalan. Besok pun sambung lagi. Agak menarik juga perbicaraan berhubung dengan kes 1MDB M1MDB melibatkan Datuk Seri Najib. Kerana pagi ini bekas ataupun mantan Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Aziz, Tan Sri Zeti Akhtiar Aziz hadir dan teruk juga kena grill dengan peguam bela Tan Sri Syafi. Jadi akhirnya beliau memberitahu bahawa dia One Malaysia Development mengaku tidak mempunyai wang atau pelaburan selepas bank pusat itu mengenakan denda. Rupanya YNDB sudah pun didenda sejumlah 15 juta. Menurut Zeti, perkara itu berlaku pada 20 Mei 2016. Sebenarnya saudara, YNDB ini bukan tahun selepas pilihan raya yang ke-13 saudara. Dia sebelum dulu. Dia kes ini berlanjutan daripada tahun 2016, 2015. Saudara. Dan antara soal jawab yang dilontarkan oleh Tan Sri Syafi, adakah YNDB mendapatkan semula sebarang dana? Katanya. Zeni kata tiada. Mereka memaklumkan kami bahawa wang itu telah diletakkan di luar negara untuk membayar hutang. Dan kami katanya boleh menerima alasan itu jika mereka memberikan dokumen yang berkaitan. Ini berhubung dengan wang yang telah dipindahkan ke luar negara. Jadi adakah Datuk Seri Najib menghubungi Bank Negara Malaysia dan minta ia menyemak semula keputusan itu? Sebab katanya YMDB merayu pada Bank Negara untuk meluluskan pinjaman itu. Jadi Zeti kata tak diluluskan dan Datuk Tan Sri Syafi tanya adakah Datuk Najib merayu pada Bank Negara? Dia kata tak ada. Dan sebelum itu pagi tadi katanya hanya selepas hampir 7 tahun barulah Bank Negara Malaysia mendapati bahawa wang sejumlah 700 juta Amerika USD iaitu milik YNDB Malaysia telah masuk ke entiti yang salah, iaitu masuk dalam entiti Goodstar Limited. Itu buah syarikat milik ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Jo ataupun Jolo. Jadi bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtiar Aziz mengaku bahawa ialah satu tempoh yang panjang untuk mengetahui perkara berkenaan kerana ia melibatkan proses yang panjang untuk menjejaki wang tersebut. Saudara, dalam soal jawab tu antara soalnya pagi tadi dia tanya Tan Sri hanya selepas hampir 7 tahun baru semua pihak berkuasa menyedari bahawa wang itu telah masuk ke dalam entiti Jolo. Jadi Tan Sri Zeti kata betul lah. Katanya bukankah ia satu tempoh yang panjang untuk mendapati bahawa wang itu telah masuk ke entiti yang salah. Jadi jawab Tan Sri Zeti, ia perkara yang amat biasa berlaku. Dan saya diberitahu oleh pihak berkuasa keuangan seluruh dunia bahawa ia mengambil masa bertahun-tahun lamanya untuk menemukan dan mengesan kesalahan sedemikian. Betul, urus niaga itu berlaku pada tahun 2009, saudara. Banyak orang mengatakan berlaku tahun 2018. Tidak, 2009. Dan menurut AZT, dia kata kita hanya tahu mengenainya pada 2015. Tapi ia tidak bermakna bahawa Bank Negara Malaysia tidak membuat sebarang tindakan. Sebab itu katanya dia telah pun menghantar beberapa surat dan email kepada YNB. Jadi dia minta memberitahu tentang status pelaburan. Namun tiada maklum balas yang kami terima. Demikian menurut kenyataan Tan Sri Azeti selaku Gubernur Bank Negara yang hari ini kena grill dan besok perbicaraan akan disambung semula lagi secara di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Guerra. Sama-sama kita nantikan apa pula besok lagi. Apakah cerita-cerita yang menarik dalam perbicaraan YMDB. Saya tak boleh beri komen sebab Hakim Datuk Colin Lawrence Guerra telah pun mengingatkan kita agar jangan memberi komen dan janganlah membuat laporan yang di luar daripada apa yang dibicarakan di mahkamah, saudara. Bagaimanapun, saudara, sekali masih lagi berhubung tentang kes pendakwaan di mahkamah.
Hari ini Jabatan Peguam Negara menegaskan dan mengeluarkan kenyataan bahawa jabatan itu tidak mempunyai sebab atau alasan yang menusabah untuk meneliti semula semua kes yang telah didakwa di mahkamah. Demikian menurut Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun. Katanya setiap keputusan untuk mendakwa, setiap keputusan pendakwaan dibuat setelah meneliti dan menimbangkan dengan sepenuhnya semua keterangan yang ada dan dibentangkan oleh agensi-agensi penguatkuasa serta menurut undang-undang berkaitan. Jadi kata Tan Sri Idrus, dia kata tidak terdapat sebarang campur tangan politik atau tekanan untuk memulakan apa-apa pendakwaan. Jabatan Peguam Negara sentiasa bertindak secara bebas dan profesional mengikut tata cara yang telah ditetapkan dalam memulakan pertuduhan terhadap mana-mana individu. Saudara, ini beliau menjelaskan sebagai mengulas kenyataan Susah Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mendesak agar Peguam Negara supaya menyemak semula dan mengkaji semula semua pendakwaan terpilih terhadap pimpinan bersatu dan Perikatan Nasional untuk tujuan ditarik balik. Jadi Tan Sri Idrus kata tak boleh lah. Sebab setiap tuduhan itu telah pun diteliti dan disemak. Jadi desakan ini dibuat oleh Datuk Seri Hamzah kesan daripada apabila Mahkamah semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan. Saudara, jadi mengulas lanjut dia kata keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan pengurusi Perikatan Nasional itu hanya melibatkan 4 pertuduhan predikat katanya di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Katanya keputusan itu dibuat hanya berdasarkan ruang lingkup permohonan yang difailkan. Jadi notis rayuan telah pun difailkan oleh pihak pendakwaan untuk mencabar keesahan keputusan itu. Manakala 3 pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram masih kekal katanya. Jadi Tan Sri Idrus berkata pihaknya memandang serius kenyataan yang berkecenderungan yang mahu menjejaskan kredibiliti AG Chambers ataupun Jabatan Peguam Negara, dan beliau menggesa semua pihak supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan yang mencadang atau membayangkan bahawa integriti dan kebebasan jabatan itu kononnya telah dikompromi oleh campur tangan politik atau pengaruh yang tidak wajar. Jadi beliau mengingatkan, jangan buat sembarangan. Jabatan Peguam Negara selanjutnya menegaskan bahawa jabatan tersebut bertindak secara bebas dan profesional pada setiap masa dalam menjalankan fungsi Jabatan Peguam Negara untuk menegakkan keadilan selaras dengan bidang kuasa Peguam Negara yang diperuntukkan di bawah perkara 145 dan perlembagaan dalam kurungan 3 perlembagaan persekutuan katanya. Jadi tak ada campur tangan. Saudara, elok juga bila saya bagi pencerahan ini, saya carilah buku ataupun perlembagaan baca. Di bawah artikel 145 dalam kurungan 3 kuasa Peguam Negara besar saudara. Tak boleh siapa campur aduk. Janganlah kata ada campur tangan politik, maka satu kes itu boleh dihentikan dan sebagainya. Saudara, itu perbicaraan di Mahkamah Tinggi tentang Najib dan kenyataan oleh Peguam Negara berhubung banyak lagi kes-kes yang akan dibawa ke muka pengadilan. Jadi tak bolehlah dianggap sebagai tuduhan terpilih. Ya saudara. Balik kepada politik, saudara. Hari ini usailah banyak semalam kemarin saya dah bagi pesan. Saya kata belum pasti apabila orang mengatakan bahawa Datuk Rizal akan dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Saya dah bagi tahu, tak ada pun. Akhirnya hari ini saudara terjawab semuanya. Apabila ahli Dewan Undangan Negeri Batu Maung, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid dan Adun Datuk Keramat Jagdeep Singh Dew dilantik memegang jawatan hari ini. Kedua-duanya mengangkat sumpah jawatan berkenaan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fauzi Abdul Razak dan disaksikan oleh Ketua Menteri Chow Kun Yao. Saya nampak sekarang ni perkembangannya saudara, anak mendiang tak Kapasing begitu meningkat. Saudara, dulu ini anak sulungnya dan sekarang ni Datuk Jagdeep Singh Dew juga anak Kapasing dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri. Pelantikan Muhammad akhirnya Datuk Muhammad pelantikan beliau
menamatkan spekulasi sebelum ini. Sekarang orang mengatakan bahawa Adun Bertam, yang juga bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan akan dilantik megang jawatan berkenaan. Dan sekarang ni pula ada pula musim antuk-antuk. Berikutan pelantikan tersebut, kononnya adalah tular dalam media sosial seolah-olah Datuk Rizal berkecil hati. Sebenarnya tak ada. Dia kata dia dah pun pegang jawatan sebagai menteri. Jadi sekarang ni pelantikan pada Datuk Muhammad Abdul Hamid, biarlah perkara biasa. Kita harus menyokongnya secara. Kerana Datuk Muhammad, beliau juga merupakan Rektor Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang. Dan beliau mengikut tanggungjawab mengetui jawatankuasa pembangunan agama Islam, pendidikan, pengajian tinggi dan perpaduan masyarakat. Saudara Jagdick Singh pula, selain dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri 2, mengetui jawatankuasa pembangunan modal insan, sains dan teknologi. Berikut adalah senarai Esko saudara di Pulau Pinang. Chan Kun Yao selaku Ketua Menteri, dia menjaga portfolio keuangan, pembangunan ekonomi dan tanah dan komunikasi. Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid, Adun Batu Maung selaku Timbalan Ketua Menteri 1, jaga pembangunan agama Islam, pendidikan, pengajian tinggi dan perpaduan masyarakat. Jagdick Singh, ia adalah Adun Sungai Aceh. Dia jaga perdagangan dan pembangunan keusahawan dan luar bandar. Zairil K. Johari, ini anak Allahyarham Tan Sri K. Johari, saudara. Beliau merupakan Adun Tanjung Bunga. Beliau menjaga portfolio infrastruktur, pengangkutan dan pembangunan digital. Wong Hun Wai, Adun Pai Terubung, pelancongan dan ekonomi. Lim Siu Kim, Adun Sungai Pinang, pembangunan sosial, kebajikan dan awal bukan Islam. Heng Mui Lee, iaitu Adun Jawi, jaga kerajaan tempatan dan perancangan bandar dan desa. Gui Zizin, Adun Padang Lalang, menjaga belia dan sukan dan kesihatan. Datuk Sri S. Sundaraju, Adun Prai, perumahan dan alam sekitar. Dan Fahmi Zainul, itu Adun Pantai Jerjak, agroteknologi dan keterjaminan makanan dan pembangunan. Itulah senarai ahli Esko yang dilantik di Pulau Pinang. Saudara, di Negeri Sembilan masih belum ada lagi, saudara. Selesai dah di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri pun telah tahu. Dan sekarang ni di Negeri Sembilan masih lagi menanti senarai barisan Esko yang bakal dilantik oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang selepas disembahkan ke bawah Pertuan Yang Terutama PYT, ya saudara. Tuanku ini Negeri Sembilan. Kerana bagaimanapun selaku pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, tak payah nak antuk-antuk katanya. Datuk Seri Jalaluddin Alias berharap agar wakil daripada Barisan Nasional dapatlah sekurang-kurangnya 5 jawatan atau 6 kota jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri. Ia merupakan pelantikan Esko berdasarkan pada jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional pada PRU yang lalu. Apapun, katanya, keputusan akhir akan diperoleh selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Datuk Seri Ahmaduddin Harun. Datuk Seri Jalaluddin memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pertang. Nama-nama yang akan diserahkan kepada Menteri Besar itu akan dilantik sebagai Esko, merupakan gabungan muka lama dan baru. Jadi setakat ini katanya saya belum dipanggil oleh Datuk Seri Aminuddin berhubung pelantikan jawatan Esko Kerajaan Negeri. Sabar, saudara. Pada PRU dulu, BN Barisan Nasional menang 14 kursi. Sementara Pakatan Harapan 17 kursi. Saudara, bagaimana cara teman-teman bertanya dengan saya tentang kedudukan Menteri Besar Selangor? Sehingga saat ini, saudara, tuanku pun baru kembali daripada luar negeri. Nampak gambarnya tadi, hari inilah baru kembali dari luar negeri, rawatan dan sebagainya. Dan senarai calon Menteri Besar akan dipersembahkan. Saya difahamkan bahawa pelantikan ataupun upacara angkat sumpah jawatan Menteri Besar Selangor sama ada hari Ahad ataupun hari Isnin, saudara. Jadi upacara angkat sumpah mungkin selalunya Isnin, saudara. Kerana setakat ini Istana Selangor sedang membuat persiapan yang sewajarnya selepas Sultan Selangor Tuanku Sultan Sharifuddin Idris Shah baru kembali ke tanah air selepas menjalani prosedur perubatan di luar negara.
Jadi sumber parti berkata setakat ini, saudara, calon dicadangkan untuk Menteri Besar, bagaimana yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Datuk Seri Amiruddin Syari. Dan semalam pun ada perjumpaan di kalangan pimpinan tertinggi Parti Keadilan. Dan mereka telah pun beri keutamaan kepada Datuk Seri Amiruddin Syari. Kerana atas alasan kecemerlangan beliau mentadbir Kerajaan Negeri Selangor. Bagaimanapun, sedap juga saudara. Terdapat 2 nama lagi. Kerana biasanya memanglah sepengetahuan saya, sewaktu saya menjadi wartawan di Negeri Selangor, setiap kali adanya pelantikan Menteri Besar dan juga Ahli Barisan Esko, selalunya Duli Yang Mulia Tuanku akan minta nama yang lebih. Dia tak boleh seorang. Jadi bila nak lantik Menteri Besar ni, maka parti yang menang, itu Pakatan Harapan, akan menghantar sekurang-kurangnya 3 nama untuk pertimbangan Tuanku. Jangan lupa saudara, pelantikan ini bukan siapa boleh buat. Kalau Tuanku tak berkenan, tak boleh nak kata apa. Di Selangor, dia pertama sekali mesti mendapat perkenan Tuanku. Dan Tuanku akan minta 3 nama. Setakat ini saudara, antara tambahan 2 nama lagi selain daripada Datuk Amiruddin Syari yang katanya telah pun dihantar ke istana, ialah Yang Berhormat Burhan Aman Shah. Beliau menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Sepat. Dan juga Yang Berhormat Fahmi Ngah, itu Adun Sri Steel. Kerana sebelum ini media melaporkan Kerajaan Perpaduan akan mengekal Amiruddin. Bagaimanapun 2 nama tersebut turut dihantar untuk pertimbangan Tuanku. Sama-sama kita tunggu pada hari Isnin nanti ataupun selawat-lawatnya minggu depan lah. Memang saudara, orang bercakap dan besok saya diundang untuk mengulas tentang kedudukan Selangor. Berhubung bagaimana parti DAP mempunyai jumlah wakil rakyatnya melebihi daripada Parti Keadilan dan juga daripada UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional cuma 2 kursi saya. Dan Keadilan tak silap saya dapat 12 rasanya. Dan DAP banyak saya. UMNO setakat ini itu keadaannya di Selangor dan kita sama-samalah kita tunggu saudara apa keputusan yang akan dibuat oleh Istana Selangor. Baik saudara. Seperti biasa yang saya lihat sekarang amat mengecewakan sebenarnya. Amat mengecewakan bila saya mendengar dan lihat dalam tular di media sosial saudara. Berhubung tentang UMNO sebagaimana macam semalam lah. Itu bekas Menteri Besar Pahang. Bagi saya kenyataan Tok Nan tu, Datuk ini kita panggil Datuk Adnan Yaakob. Tapi beliau lebih dikenali di kalangan warga UMNO sebagai Abang Long. Tapi bila Abang Long boleh melontarkan kenyataan, kononnya dia bercakap dengan Tan Sri Muhyiddin waktu di Mahkamah Tinggi, malam katanya UMNO ni dah bungkus. Saya kata, itulah, Abang Long ni, Tok Nan ni kadang-kadang dia selalu melontarkan kata-kata yang agak kontroversi dan dia tak berfikir bahawa kenyataan tersebut menghiris hati dan perasaan warga UMNO. Kena ingat, dia dulu pernah jadi Menteri Besar. Memanglah sekarang ni, anda dah hidup senang lenang. Gaji Menteri Besar, pencen Menteri Besar. Anda tak ada masalah. Boleh main golf hari-hari. Tapi bagaimana kami warga UMNO? Kenapalah UMNO dihina sebegitu? Kata dah bungkus. Apakah begitu sikap seorang pemimpin? Saya haraplah sebagai pemimpin, kalau tak suka pun tunggulah. Janganlah kita buat sembarangan kenyataan. Jadi walaupun dia melalui Pah Merah dan hantar tulisan pada saya, jawapan pada Tok Nan. Apabila perkara itu tular dalam media sosial, dia menjawab. Katanya dia adalah anak kelahiran UMNO, sentiasa bersama UMNO, berjuang dengan UMNO. Apa yang dia cakap itu hanyalah gurauan. Bagi saya itu bukan gurauan. Gurauan yang menghiris hati warga UMNO. Jadi sebagai pemimpin yang pernah mendapat nikmat daripada rumah UMNO ini, janganlah menghina rumah UMNO. Saudara boleh bercakap pada seorang pemimpin. Saya bercakap berkali-kali. Sekarang nak marah, nak kritik pemimpin UMNO, kritiklah. Tapi jangan diusik rumah UMNO ni saudara. Jadi Datuk Adnan Yaakob berhati-hatilah. Jadi sekali dah buat gitu, walaupun beliau mengeluarkan kenyataan, saya tidak nampak bahawa itu mampu untuk memadamkan rasa terhirisnya warga UMNO. Kita dalam mengalami keadaan suasana yang sedih. Kita kalah di Terengganu sampai 0, 32-0.
Kita kalah di Kelantan. Tiba-tiba kata UMNO ni bungkus. Lepat bungkus katanya. Itu kenyataan yang tidak baik. Sebagai pemimpin yang pernah menikmati. Anda pernah menikmati segala hasil dalam kehidupan anda melalui UMNO. Anda jadi kaya raya. Jadi menteri besar. Dapat pencen. Tak ada masalah sekarang. Bulan-bulan masuk dalam akaun anda. Berapa lama anda jadi menteri besar. Tiba-tiba anda boleh mengeluarkan kenyataan begitu. Yang menghiris hati warga UMNO. Kita bertekad. Tak apalah, tak ada masalah. Kita kalah. Kita tetap setia. Jadi orang yang tak setia pada UMNO, tak ada masalah. Kalau rasa nak tinggal ke UMNO, silakan. Saya bukan nak menghalau anda. Kalau anda tidak yakin lagi UMNO boleh bangkit, tak ada masalah. Ini macam-macam saya lihat saya. Kononnya mestilah presiden letak jawatan. Tak habis-habis. Isunya apa sebenarnya? Apakah hanya kerana mestinya presiden UMNO meletak jawatan, UMNO akan pulih? Apakah jaminannya? Anda Tuhan ke yang mampu untuk memastikan UMNO itu bangkit atau tidak? Jadi jangan saudara buat keputusan, buat saranan yang bukan-bukan. Dulu masa zaman Pak Lah, bila kurang saja hilang penguasaan 2/3 di parlimen. Semua sibuk suruh Pak Lah turun berhenti. Pak Lah berhenti kononnya. Kalau Pak Lah berhenti, UMNO akan pulih, UMNO akan dapat kembali gemilang. Dan diganti Najib. Sama juga saya bila sampai masanya, dia menurun-menurunlah. Zaman sekarang zaman penurunan. Sabarlah. Begitu juga bila Tok Najib jadi Presiden UMNO. Beliau dilanyak sebegitu rupa, minta suruh berhenti dan sebagainya. Dan orang yang minta berhenti tak ada orang lain, mereka yang berada bersama dengan musuh-musuh UMNO. Itu saja. Bila Datuk Seri Najib untuk berundur. Dulu kata Datuk Najib mesti berundur. Saya ingat lagi saya. Saya malah sebutlah nama budak hitam tu. Sama dengan mantan Ketua Puteri. Minta Datuk Najib. Kalau Datuk Najib berundur, UMNO akan pulih. Datuk Najib berundur. Dipimpin oleh Najib Zahid. Tak juga pulih. Sekarang ni Datuk Zahid. Datuk Zahid mesti berhenti. Apakah siapa ganti dia akan pulih? Katalah sekarang ni Datuk Zahid berhenti. Naik Tok Mak Hassan. Apakah Tok Mak Hassan tidak akan diserang? Naiklah siapa saja pun. Asalkan mereka itu terdiri daripada orang yang tidak sehaluan dengan Perikatan Nasional. Orang yang nak bunuh UMNO. Jadi matlamat ini saya minta warga UMNO faham. Sedar matlamat mereka. Mereka mahu supaya dikocakkan jawatan Presiden UMNO ini kerana kunci kepada kerajaan hari ini. Sebenarnya jawatan Presiden UMNO adalah kunci kepada kestabilan politik negara. Bila menjadi Presiden UMNO, beliau juga adalah pengurusi Barisan Nasional yang mengikat semua 30 orang ahli parlimen dari Barisan Nasional. Tak boleh menyeberang. Kalau mereka menyeberang, kena bayar 100 juta. Ini bawa akta lompat parti. Ini yang mereka cuba robekkan. Jadi bila Datuk Zahid tak ada, mudah untuk mengikut acuan mereka. Dan soal sekarang ni, kalau tak ada Zahid, nak ganti siapa? Siapa? Matlamat lain tak ada saya. Ini unsur-unsur mahu merosakkan hubungan. Sebab itu sekarang ni, masih lagi diwujudkan Datuk Zahid ni lah puncanya. Kerana bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan ada DAP. Itu aja dilakukan. Yang mengelagukannya ada orang sebelah sana. Yang kita ni warga UMNO terpengaruh. Buat apa? Sebab itu, bagaimana pandangan Ketua Bahagian Lahad Datu. Saya bersetuju pandangan beliau. Katanya Padang Pilihan Raya 6 negeri telah pun dan juga pentah yang sesuai untuk kita melihat sejauh mana impak dan keberhasilan parti. Sebelum PRN negeri, pelbagai skill dan cara di peringkat bahagian parti, NGO, individu dan lain melobi untuk jadi calon. Kononnya mereka mampu menang bila bertanding. Hari-hari jumpa dengan presiden, telefon presiden, minta jadi calon. Kononnya nak mencabar idea dan rakyat akan milih mereka. Macam-macam lah cara mereka melobi. Akhirnya bila Datuk Seri Presiden bersetuju, apa jadi? Sebelum pilihan raya dulu, kejar. Presiden berada di Sabah, ikut pergi Sabah. Presiden berada di Kelantan, ikut pergi Sabah, Kelantan. Semata-mata untuk melobi. Macam-macam cara saya. Dan bila bertanding saja, bila kalah, yang salah Presiden. Itu keadaannya. Jadi saya rasa dalam keadaan beginilah, saya bersetuju dengan Ketua UMNO Bahagian Lahad Datu tu. Saudara, UMNO yang wakil Barisan Nasional bertanding di 108 kursi.
Bila dengar saja UMNO dapat 108 kursi boleh bertanding. Oh, semua suka. Terbaiklah Presiden. Kerana dapat memperjuangkan jumlah kursi yang lebih banyak daripada Parti Keadilan. Tapi apa jadi? Bila dapat banyak, nak jadi wakil. Bila dapat jadi calon, oh, cium tangan, suka apa semua. Bila kalah, Presiden yang salah. Saya rasa itu tindakan yang tidak baik. Saya harus berlapang dada, semua harus memikul tanggungjawab. Di sinilah saya katakan, kadang-kadang saya lebih menghormati warga daripada Parti Keadilan. Mereka kekal, mereka tidak langsung mengkhianati perjuangan Parti Keadilan. Semua wakil-wakil daripada Parti Keadilan mengundi siapa saja yang diarahkan oleh parti. Tidak ada bersikap khianat. Macam selalu saya katakan, bagi mereka, mereka akan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbeza dengan UMNO. Tak dapat jadi calon pun, maki hamun. Kemudian lakukan sabotaj. Ramai kawan-kawan saya daripada Parti Keadilan, bila bersembang dengan mereka, mereka kata, nak buat macam mana? Tak ada rezeki, mungkinlah akan datang. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lantik. Tak ada pun. Tapi tidak pula akan menjadikan mereka putus asa. Mereka marah dengan Presiden mereka. Tak ada. Dan sepanjang saya berada di kawasan-kawasan, di 6 buah negeri, tidak langsung saya terlihat wakil daripada Parti Keadilan, pimpinan keadilan yang memberontak. Semua mereka menyokong calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional dengan penuh keikhlasan. Yang menjadi masalahnya, setengah pihak yang begitu tawaduk nak jadi calon. Bila tak dapat jadi calon, melakukan sabotaj. Itu keadaan saya. Sebab itu saya juga setuju dengan pandangan Datuk Sabri ataupun Dikmat, Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu. Sebab dia mencadangkan pada Presiden, kali ini katanya kena adakan pertemuan dengan semua ketua-ketua cawangan. Jadi kalau boleh, tak payahlah libatkan ketua bahagian. Ataupun timbalan, ataupun naib. Tak payah. Jumpa dengan semua ketua-ketua cawangan. Ialah ketua bahagian, bukan ketua cawangan. Dan bercakap berterus terang. Zahirkan perasaan anda. Kekecewaan kita. Bagaimana sikap ketua-ketua bahagian yang tak dapat jadi calon. Kemudian bagaimana pertembungan jawatan bertanding dalam pemilihan bahagian rupanya mengundang masalah yang berlakunya sabotaj. Dan akhirnya parti jadi masalah. Rumah UMNO yang disengit-bengit. Kerana katanya dalam keadaan ini siapa yang benar-benarnya memperjuangkan UMNO. Kerana ramai yang merajuk kerana tidak dihargai dan bila tidak dihargai terus melupakan UMNO. Itu kenyataan daripada Datuk Sabri ataupun Dikmat. Sebab itu dia kata dia kali ini mereka berusaha untuk dapat calon kerana nak cari makan. Bila dapat pejawatan, semua tepuk tangan. Bila tengok saja Datuk Seri Presiden, dipujalah sebelum jadi calon ataupun dah jadi calon. Tapi bila kalah, Presiden je sasaran. Jadi sekadar peringatan dan pandangannya, beliau mengatakan masa akan datang nak jadi calon, mereka yang 95% melobi nak dapat jadi calon tu, kalau boleh timbangkanlah untuk ditolak. Mereka tak pernah terima kasih dan bersyukur. Menurut kata Nek dia kata saya salah seorang calon yang dipilih oleh Yang Mohd Presiden dan beri peluang bertanding di Dun Ladang dalam Parlimen Kuala Terengganu. Saya redha dan terima akan kekalahan ini. Dan saya ingin memberi pandangan kata cukup-cukuplah kita mengadu domba sesama kita. Bermuhasabah diri dan pasang niat untuk terus bekerja dan memperkukuhkan parti. Untuk pilihan raya negeri yang akan datang, katanya, saya dah isytihar dengan semua AJK bahagian bahawa saya tidak akan bertanding lagi. Tugas saya hanya menjaga parti dan menjadi ketua UMNO bahagian. Bermula di saat ini, katanya, dia akan mengetengahkan calon-calon muda yang berusia 50 tahun ke bawah untuk persiapan dalam pilihan raya akan datang. InsyaAllah, tiada daya dan upaya saya kecuali bantuan dan pertolongan dari Allah juga hendaknya. Jadi kita kena ingat satu perkara je. Kalau tak kerana Yang Mohd Presiden, kita UMNO dah lama berkubur. Itu benar. Dia kata kalau tak ada kerana Presiden, UMNO dah lama berkubur. Memang pun sejak pilihan raya yang ke-2018 dulu, pilihan raya tahun 2018 lagi. Tapi kerana Presiden mempertahankan. Jadi sebenarnya lepas pilihan negeri ini, makin menyerahlah orang-orang yang sembunyi sebelum ini. Sekarang ni mereka start melontarkan macam-macam. Saya dengar juga undur ZMD. Apa benda dia orang ni? Tiba-tiba nampak kebencian. Jadi saya haraplah agar ahli pimpinan Majlis Tinggi kenal pasti orang yang membuat video
yang tular dalam media sosial, orang-orang macam ini saya rasalah kalau berada bahagian anda, sisihkanlah. UMNO tidak memerlukan orang yang sebegitu. Orang yang tidak tahu menghormati pemimpin. Orang yang sering menggugat kursi kepresidenan parti. Sedangkan parti-parti lain tak ada masalah pun. Jangan lupa saya satu ketika di Terengganu PAS kalah. Zaman Pak Lah dah tahun 2004 rasanya, tak silap saya. Wuyup. Tapi mereka tawaduk, tak ada masalah. Dan hari ini mereka menang. Kita pula mengalami kalah. Jadi benda ini silai berganti. Jangan pula kerana kita kalah hari ini, maka presiden yang salah. PAS tak pernah pun menyalahkan presidennya. Keadilan tak pernah menyalahkan presidennya. DAP pun pernah. Daripada begitu banyak 24 kursi dulu, tinggal 11 kursi. Malahan, Lim Kit Siang sebagai presiden pun kalah di Padang Kota, di Pulau Pinang dulu saya. Tapi mereka tak pernah pun nak menyingkirkan. Membuat usul supaya disingkirkan parti DAP. Tak ada. Dan sekarang ni janganlah kita nak bercakap. Sekarang ni mesti berundur. Mesti berundur. Dan kadang-kadang yang berundur, yang menuntut itu, adakah mereka tahu tentang politik? Bagaimana mau mencaturkan keadaan politik negara? Itu keadaannya. Saya haraplah. Sudah-sudahlah. Sebab itu saya kata terus terang saya amat menghormati warga Parti Keadilan. Dan mereka tawaduk. Bagi saya itulah. Kita hanya sekadar menghormati lah, saudara, tak payahlah. Dia pula suruh saya join lah kalau gitu dengan keadilan. Saya dari dulu lagi, saya tetap orang UMNO. Cuma saya meluat melihat sikap warga UMNO yang tak henti-henti mementingkan diri. Mereka melihat jawatan daripada UMNO, selalu dia katakan, lain tak ada. Adalah ladang untuk mengaut kekayaan. Sikap mereka inilah membuatkan rakyat benci kepada calon-calon yang diturunkan oleh UMNO. Akhirnya, calon-calon UMNO juga mengalami kekalahan kerana sikap mereka. Saling bergaduh, sebagai tuduh-menuduh. Macam saya kata tadi, saudara, saya melihat ada satu kiriman sahabat saya, saudara Halim, daripada Bukit Mertajam. Dia kata dia kecewa. Saudara, dia amat kecewa apabila melihat. Satu hari itu dia kata pada tanggal 13 bulan. 3 bulan kemarin dululah, saudara. Hari ini 16, 3 hari lepas. Lepas saja pilihan raya, beliau bertemu dengan kawan-kawannya. Dia tahu dia bukan ahli parti. Dia bukan ahli parti UMNO. Tapi dia berkawan baik dengan orang UMNO, dia kata. Jadi dia di Bukit Mertajam, tak silap saya. Dia hantar kiriman pada saya, dia kata minum kopi pagi. Dan mereka bertepuk tangan, suka melihat kegagalan UMNO. Sedangkan mereka orang UMNO. Inilah yang mengecewakan beliau. Dia kok nak rapat nak jadi UMNO pun kalau gitu keadaannya, sudah ahli Bukit Mertajam. Ini keadaannya. Apa yang beliau risaukan sekarang, sebelum itu kan terjadi. UMNO bukan saja terjejas teruk akibat pembelotan ahli dan penyokongnya, malah tempiasnya turut dirasai oleh Pakatan Harapan. Banyak kursi Melayu Pakatan Harapan tewas bukan kerana kurang undi berbanding Perikatan Nasional, tapi disebabkan oleh pertambahan undi pada Perikatan Nasional diberikan oleh ahli dan penyokong UMNO. Itu kata Saudara Halim dari Bukit Mertajam. Dari perbualannya dengan kawan-kawan sambil minum kopi, dia jelas katanya pengkhianat UMNO. Mereka yang telah dipecat dan dibantu oleh kuncu-kuncu mereka adalah UMNO. Mereka inilah telah berjaya melaksanakan misinya. Akhirnya jadilah seperti pepatah Melayu, kerana nyamuk seekor, seluruh kelambu dibakar. Ini pandangan Saudara Halim daripada Bukit Mertajam. Kiriman pada saya, saudara. Kerana itu katanya UMNO harus selesaikan 3 isu penting. Ini 3 isu ini perlu diselesaikan secara tuntas. Sebelum kehadiran pilihan raya yang ke-16. Itu kerajaan perpaduan pula harus tumpu perhatian untuk membina negara dan beliau mengharapkan agar pimpinan negara kurangkan berpolitik dan buktikan kebolehan mentadbir dan memerintah rakyat sebelum tibanya pilihan raya yang ke-16. Kerana dia kata saya baru saja habis bersarapan dengan kawan-kawan yang kebanyakannya adalah ahli UMNO. Mereka kelihatan begitu gembira walaupun kalah kerana merasa puas hati dapat melepaskan geram pada Presiden UMNO. Jadi kata saya hanya mengucap tahniah pada mereka kerana berjaya menjatuhkan parti sendiri. Tak ubah seperti menang bertaruh. Macamlah ini Lebai Malang. Tapi tanah tergadai. Kita cuma berdoa kepada Saudara Halim agar UMNO mampu menyelesaikan hal rumah tangganya sendiri secara baik. Saudara Halim bukan ahli UMNO. Dan beliau berharap agar pimpinan di Anjung tingkat 38 dapat segera menyelesaikan persoalan ini. Ya, sekarang dia kata jika kita tidak bersiap sedia untuk menghadapi masa depan nanti, kita akan menjadi seperti Parti Kongres di India. Bagaimana Parti Kongres pun bangkit juga, saudara. Yang terbaru dalam pilihan raya selepas begitu sekian lama. Saya ingat dalam
3 penggal ke 4 penggal di India. Akhirnya Kongres sudah bangkit balik. Begitu juga Golkar di Indonesia. Jadi beliau mengharapkan supaya saya kekal istiqamah dalam kepimpinan mempertahankan UMNO. Saya tetap sebab saya adalah orang UMNO, saudara. Sebagai saya dah terima sahabat saya, saudara Amy Sharif. Amy Sharif daripada Pahang dan Terengganu. Dia tinggal di Pahang, ada juga tinggal di Terengganu. Ini anak pejuang. Dia kata sebagai veteran UMNO, katanya, saya tidak rela melihat kemuliaan Parti Keramat UMNO ini dicemuh, dipijak dan dicerca di luar batas akhlak Islam. Itu kata kenyataan daripada Amy Sharif. Tentulah beliau juga kecewa dengan kenyataan Tok Nan semalam. Jadi katanya budaya ahli UMNO menghentam sama sendiri, terutama Presiden. Jika sikap ini berterusan, tidak mustahil UMNO akan terus lemah dan hanya akan tinggal nama. Akhirnya yang betul-betul setia pada perjuangan asal orang Melayu dan UMNO akan kekal dan sayangkan jenama UMNO sendiri. Jadi sebab itu katanya Majlis Kerja Tinggi tidak boleh lagi rasa sangat selesa tanpa turun ke bawah. Memang saya setuju dengan saudara Amy Sharif. Warga mereka di tingkat 38, 39 menjawat jawatan sebagai naib presiden. Turunlah jumpa ahli-ahli cawangan. Ini tidak, mereka hanya bertemu ahli-ahli peringkat bahagian. Sedangkan ahli-ahli cawangan dahagakan kehadiran pemimpin. Bila masa nak berkempen, nak jawapan jawatan, sanggup turun ke cawangan. Ini keadaannya sekarang ni. MKT tak boleh lagi rasa sangat selesa tanpa turun ke bawah untuk bekerja, kata Amy Sharif. Akar umbi semakin kering. Jadi tak mustahil pucuk juga akan mati bila tiba masanya. Perang mulut dan jari akhirnya minda dan hati menentukan pilihan. Jadi sekarang ni menurut saudara Amy Sharif, membakar rumah sendiri dengan alasan masih ada bantuan rumah baru lain yang lebih selesa kononnya untuk memulihkan kehidupan berkeluarga. Dia tidak bersetuju dan dia merasakan mereka ini adalah pengkhianat. Pengkhianatan terhadap UMNO tidak dapat diterima. Saya dalam keadaan sekarang ni, mungkin besok saya akan santuni banyak lagi tulisan teman-teman yang menzahirkan rasa yang cukup tidak senang atas keterlanjuran warga UMNO yang fikiran mereka begitu cetek dalam politik, menyokong musuh untuk membunuh UMNO. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.